Selang kemudian mari generasi lain. Kalau kira ikut urutan Nabi, kita tertinggal satu Nabi. Yang keempat ni Nabi Lut. Sepatut sebelum Lut ada apa kat celah antara Soleh dengan Lut tu? Patut Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Apa sepatutnya? Ibrahim alaihi salam. Tapi Allah tak rakam perkataan ni pada penisbahan atas Nabi Allah Ibrahim, tapi terus pada anak saudaranya. Ingat, Ibrahim tu bapa saudara, Nabi Lut ni ialah anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Lut bin Haran. Haran tu adik Nabi Allah Ibrahim. Mereka antara manusia yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim sewaktu berada di bumi Faddam Aram, di daerah Ur, Babylon lagi. Baik, kembali kepada Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ni diutuskan oleh Allah kepada dua kaum, iaitu Sodom dan Gomora. Di sinilah ada dua kaum yang buat kali pertama dari sudut sosial. Kalau Nabi Nuh tadi buat kali pertama dari sudut akidah. Hani dari sudut sosial, mereka melampaui fitrah kejadian kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lelaki dengan wanita, jantan dengan betina. Tapi mereka langkau fitrah ni. Apa yang mereka buat? Mereka buat apa? Mereka buat jantan sama jantan, lelaki sama lelaki, wanita sama wanita, perempuan sama perempuan, betina sama betina. Yang hari ini istilah ni kita simpulkan jadi LGBT. LGBT ni bukan merujuk kepada lembu, gajah, badak, tenuk, tidak. Tidak. L tu apa? Lesbian. B, bisexual. G, gay. T, ada yang sebut transgender, ada yang sebut transseksual, go on lah. Maksudnya kalau kita sebut lesbian, wanita dengan wanita. Kalau gay, lelaki dengan lelaki. Kalau bisexual, dia kadang-kadang dengan lelaki pun dia minat, dengan sama dia pun dia minat. Kalau transseksual pun lebih kurang lah. Kita nak hafal benda-benda mereka ni pun malas rasa. Walaupun suka menghafal, suka tahu ambil benda, hak ni malas. Pokok pangkal dia, semua perbuatan golongan yang disebut LGBT ni melangkau fitrah kemanusiaan yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang sepatutnya. Jadi mereka buat macam ni, diutuskan Nabi Allah Lut bagi dakwah, bagi kesedaran, bagi peringatan, tak jalan-jalan juga. Sama seperti sebelum ni, hak lawan Nabi jumlah lagi ramai. Hak tentang Nabi jumlah lagi ramai. Akhirnya datanglah malaikat-malaikat Allah yang datang menyerupai manusia. Mula-mula mereka bertandang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Pertama untuk menyampaikan berita yang mengembirakan bahawa Nabi Allah Ibrahim akan dikurniakan seorang lagi anak melalui isteri pertamanya Sarah. Sebelum ni dah dapat anak Ismail melalui Hajar. Sebab Sarah ni dari sudut biologis memang tak akan mampu mengandung dah. Tapi bila-bila datang saja berita, kamu akan dapat seorang lagi anak melalui isteri kamu. Inilah yang menyebabkan Sarah tertawa. Tertawa, terkejut bercampur gembira kerana tak boleh nak masuk akal, tak boleh nak terfikir bahawa dia akan mengandung dan dapat anak. Sedangkan biologisnya memang sukar dan mustahil. Dari sudut umur pun dah menganjak ke usia yang tua. Ini kita perlu ingat. Apa saja kehendak Allah pasti akan terjadi. Apa saja qadar yang ditentukan oleh Allah pasti takdirnya akan berlangsung dan berjalan. Ketawa ni dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ishaq. Sebab tu dinamakan Ishaq. Kerana ketika menerima berita mendapat anak ni, Sarah tertawa. Jadi satu lagi berita yang kurang mengembirakan. Nak pergi mana? Kami akan pi menghancurkan dan memusnahkan kaum Nabi Allah Lut. Pilah.
Sama juga menyerupai manusia. Orang-orang tampan, orang-orang handsome. Jadi tetamu Nabi Allah Lut. Yang buka cerita ni siapa? Orang dalam rumah tu lah, isteri Nabi Allah Lut. Pergi keluar bagi tahu, kami ada terima tetamu hari ni, handsome apa. Oh, cerita pula kat geng kepala tu dah. Tak ada apalah, serbulah rumah Nabi Lut. Minta pula secara keras, secara paksa, berikan lelaki-lelaki ni pada kami. Dan Nabi Lut sudah menunjukkan jalan. Tunjuk anak-anak perempuan Nabi Allah Lut. Mereka ni lebih berhak untuk kamu kahwini dan nikahi. Untuk kamu gaul dan campuri. Pasal apa? Pilih jalan yang salah. Akhirnya dihukum juga. Yang terhukum termasuk isteri Nabi Allah Lut sendiri. Inilah memberi gambaran yang cukup jelas dan meyakinkan bahawa sesiapa pun yang berada dalam lingkungan seorang Nabi dan Rasul bukanlah jaminan bahawa mereka akan terselamat dan tidak tersesat. Anak Nabi Allah Nuh, apa cerita? Anak Nabi. Bapa Nabi Allah Ibrahim, apa cerita? Apa jadi bapa Nabi? Hani isteri Nabi. Tak ada keselamatan, tak ada jaminan sekiranya berada dalam lingkungan Nabi. Bahkan pak saudara Nabi Abu Talib pun. Ini kita kena pentingkan, kita kena ingatkan. Jadi kita hak tak lingkungan Nabi ni lagi-lagilah. Untuk tersasar, untuk tidak tersesat, untuk terseleweng, lagi-lagi. Akhirnya dimusnahkan, Allah balikkan. Hak atas jadi ikut bawah, hak bawah jadi ikut atas. Lah ni bersemadilah hukuman tersebut, yang tinggal kesan cuma laut mati duduk di mana sekarang? Jordan, laut mati, Dead Sea tu. Yang mempunyai tingkat garam yang tinggi. Maksudnya orang tak pandai berenang pun pergi situ terapung. Maksudnya kalau dia pergi tenggelam tu, agak-agak apa cerita tu? Orang lain semua pi terapung, dia pi raik terus. Adakah dia huruf L ataupun G ataupun B ataupun T, wallahu alam lah. Dulu orang kata tak ada ikan, sekarang ada dah ikan. Satu kepelikan juga, wallahu alam lah. Dulu tu orang tak pernah jumpa ke dah memang ada, orang tak pernah tengok, saya pun tak tahu. Baik, kembali kepada yang kelima, Nabi Allah Syuaib. Nabi Allah Syuaib ni, kaum dia ni sebenarnya Allah sebut dalam Quran kaum Madian. Tapi ada satu lagi Allah sebut dalam Quran, Ashabul Aikah. Dia juga ada keterlibatan dengan Nabi Allah Syuaib. Kaum Madian ni satu kaum yang suka menipu dalam ekonomi, menipu dalam timbangan, menipu dalam takar, menipu dalam neraca. Time dia berurus niaga dengan orang lain, time beli barang dengan orang lain, dia minta halal berhalal lah, halal lebih-lebih lah, tak apa. Kalau minta time dia beli kat orang, time dia jual kat orang, dia kurangkan timbangan, susutkan timbangan. Hak patut 2 kilo, sekilo bunga-bunga nak hampir 2 kilo. Dia kurang. Time beli dengan orang, dia suruh lebih-lebih. Dan dia melakukan penyembunyian. Dia panggil apa? Style perniagaan ekonomi yang kita beli barang banyak-banyak, kita sembunyikan barang tu, bila orang tak ada bekalan ni di pasaran, harga tu akan naik, lepas tu baru dia start jual. Ini satu bentuk penipuan di dalam perniagaan. Jadi mereka buat benda ni, tapi mereka anggap mereka hebat berniaga, terror berniaga, sebenarnya gharar dan penipuan. Dan mereka satu lagi sifat, suka duduk di simpan-simpan jalan, lagak gesterism. Orang lalu kacau, orang lalu buat hal, bahkan lebih jauh kalau ada kafilah perniagaan dan perdagangan, kalau mereka nak barang, mereka rompak, mereka rampas, mereka curi. Tu kaum Madian. Kalau Ashabul Aikah, dia terkait dengan satu ritual. Sebab Ashabul Aikah ni mereka ada satu tanah. Kita tahu di bumi Timur Tengah biasa, bentuk geografi dan bentuk muka bumi mereka macam mana? Kering, kontang, tandus, gersang. Tapi ada satu tanah tu begitu subur. Pelik satu tanah tu. Jadi tumbuh pokok-pokok macam-macam. Jadi mereka pi belik-belik tali, belik-belik binang, pi buat ritual di situ. Sembah pokok pula, tak ada kerja. Jadi Allah hukum juga. Baik, walaupun kelima-limanya ni, dia dijadikan panduan untuk kita. Bukanlah bila Allah hukum, dosa tu berakhir di situ.
Semua dosa-dosa yang dilalui sebelum Nabi-Nabi dan Rasul Nabi Muhammad ni Allah himpun balik duduk di zaman kita. Kalau dulu satu pesen saja nak kena hadap, hak mari hak ni pesen lain, nak kena hadap, mari hak ni pesen lain. Kali ni bila berkumpul semua di sini, agak-agak tak pening ke kepala kita? Setiap hukuman yang Allah buat, benda tu tak berakhir. Mati lemasnya pengikut Nabi Nuh, adakah juga penyembahan berhala atas muka bumi berakhir? Hari ni tak ada berhala kan? Betul tak? Tak ada kan? Betul ke tuan-tuan? Ada ke tak ada? Dulu 5 ekor, sekarang? Tuan-tuan nak kira pun rasa tak habis. Tak cukup dengan ada di tempat khusus, dalam bilik masing-masing pun ada seekor seorang lagi. Ini hakikat, ini kenyataan. Akibatnya benda ni tetap berterusan, bertali arus dan sentiasa ada. Maksudnya tugas kita sama macam tugas Nabi Allah Nuh dari satu konteks, dari satu sudut. Lepas tu yang kedua, jenis manusia-manusia yang tak percaya, tak beriman kepada hari akhirat. Dunia saja kita fikir, material saja, kebendaan saja, kerohanian dari sudut roh, dari sudut jiwa, perasaan, bertemu dengan Allah balik, syurga neraka ni tak ada. Hilang habis zaman Nabi Hud ke ada lagi? Ada lagi ke tuan-tuan? Ada. Mari pula zaman Nabi Soleh, hak jenis tak percaya Nabi ni, tak mengaku Nabi ni. Nabi ni bohong saja, tak ada sejarah Nabi, tak ada sejarah Rasul. Siapa yang buat cerita? Muhammad buat cerita. Dia kata Tuhan dia Nabi tu lah, Nabi ni lah, Nabi ni lah. Padahal tak ada pun Nabi ni. Tak wujud dalam sejarah. Ada tak orang yang bangkang dan mempertikaikan kewujudan dan substansi Rasulullah SAW dan Nabi yang lain? Ada. Cerita orang lawan Nabi ni sentiasa ada. Mari umat Nabi Lut, tak ada ke? Tak ada ke LGBT? Kerana ada lah orang letak LGBT tu. Kalau tak ada, orang tak letak. Lepas tu makin melampau-lampau. Kalau dulu tu, walaupun lagu tu, dia masih jantan-jantan, betina-betina. Hak cerita hari ni lebih lagi, lebih hardcore. Hak jantan betina, tu hak biasa. Jantan-jantan, betina-betina, lebih jauh hak jantan betina pun okey, betina-betina pun dia okey. Dia boleh dua alam. Semua tak apa. Untuk dia bermesra dan melakukan perbuatan terkutuk tu. Habis dah bagi limit dengan orang ni, dia puas, dia boring, dia buat dengan apa? Dia pi haiwan-haiwan binatang pula. Berselera dengan kuda lah, berselera dengan lembu lah, berselera dengan ayam lah. Lepas tu hak perempuan pula jenis apa? Bubuh belut lah, bubuh ulak lah, buah-buahan tempatan pun ada, sayuran-sayuran tempatan pun ada. Lepas tu habis dah zaman tu, dia cari pula hal lain. Nak cari kelainan, manusia puas dah, binatang puas dah, sayur puas dah. Jumpa pokok-pokok kayu berlubang pun okey lah. Busuk-busuk jantan ada lubang pun okey lah. Pi busuk hak baru ada berlubang, okey ni ketat lagi. Lepas tu lebih jauh lagu mana? Mungkin lepas ni kalau kita bagi vacuum ke exhaust kereta pun mungkin jalan juga. Nak habaq dah peringkat teruk. Peringkat teruk dah otak manusia ni. Tanpa haluan, tanpa pegangan, tanpa pedoman hidup. Semua dia nak try, semua dia nak redah. Macam seolah-olah ni kita tak ada tuan punya. Kita tak ada peraturan hidup. Kita tak ada agama. Kita tak ada kepercayaan, tak ada pegangan. Kosong. Kita nak jadi manusia bebas seperti ini ke? Inilah yang dikatakan manusia bebas. Bebas untuk kita bertindak. Bebas untuk buat segala-galanya. Tapi ingat, selagi naluri kemanusiaan itu ada had-had dia. Ada limit dia. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Itu sebagai manusia. Bahkan lebih jauh kalau sandar pula atas agama, lagi banyak apa yang perlu kita buat, lagi banyak apa yang tak boleh kita buat. Mari zaman moden ni, zaman Syuaib menipu meniaga, menipu timbangan. Tak ada ikut. Tak ada juga. Ada usahawan-usahawan, peniaga-peniaga
MLM, Pak Man Telu, Pak apa pun tak kisahlah. Yang penting dia berniaga tu nak kauk keuntungan atas usaha orang lain. Dia nak menangkan kehebatan dia atas lemah dan keuzuran orang lain. Ambil jalan mudah, ambil jalan pintas, ambil jalan singkat. Hakikatnya semua tu berlangsung. Sampailah zaman Nabi Muhammad pun hak macam-macam tu. Hak Nabi duk hadapi tu orang-orang hak terlibat dengan selalu berperang, pelacuran, pembunuhan, bunuh anak perempuan hidup-hidup, suka mabuk-mabuk, suka berjudi. Tu dipenuhi pada zaman Rasulullah. Mai sini. Hari ni dia berkumpul, hari ni lah kita nak hadap. Boleh ke buat kerja ni seorang-seorang? Tak boleh. Itulah kena ada perpaduan, kena ada kesatuan antara kita. Jadi bila nak berbicara tentang perpaduan dan kesatuan, saya kelas, saya tukar tajuk lain. Ni kira santai lah. Selalu kalau kita nak santai, happy-happy, kita pergi mana? Kita pergi mana? Kita pergi kedai ya? Kita minum-minum, gembira-gembira, santai-santai, happy. Bukan jomblo happy.